Seperti mana dalam pepatah Arab menyebut, bermaksud manusia ni selalu memusuhi benda yang dia tak tahu. Tetapi bila dia tahu satu benda dan dia mengenali secara mendalam, dia mencintai benda yang dia tak tahu sebelum ni. Dan kalau kita tengok dari segi Malaysia sendiri, negara Eropah pertama yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Malaysia ni ialah negara Perancis. Selepas kita merdeka tahun 1957, negara Eropah pertama yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Malaysia ialah negara Perancis. Kemudian kalau kita tengok sendiri dalam pasukan bola sepak Perancis sendiri, 30% pemain bola dalam skuad Perancis yang menang World Cup sebelum ni dan juga sekarang daripada orang-orang Islam sendiri. Jadi pengaruh Islam di dalam Perancis bukanlah satu yang boleh dinafikan. Okey. Antara lain kan yang kita boleh ambil daripada benda ni, pengajaran kan daripada Macron, Presiden Perancis ni, kita boleh ambil daripada kisah seorang lelaki pada zaman Nabi. Lelaki pada zaman Nabi yang murtad disebabkan dia diberikan ganjaran. Ganjaran maksudnya wang dan sebagainya yang lumayan, ganjaran dunia. Dan dia lepas dia murtad ni, dia suka pelekeh Nabi SAW. Sampailah Nabi doa kat dia. Nabi kata, "Ya Allah, cukupkanlah dia daripadaku." Lepas tu cerita dah, lelaki tu pun mati dan dia ditanam di kota Mekah. Sebab waktu tu Mekah belum dikuasai oleh orang Islam lagi. Dia ditanam oleh kawan-kawan dia yang kafir. Lepas tanam hari ni, contoh hari ni, esok tu mayat dia duduk atas kubur dia balik, duduk atas kubur dia semula. Padahal lepas tu orang pun kata lepas kejadian tu jadi, orang kata perbuatan Muhammad ni melampau. Maksudnya mereka ingat Nabi Muhammad lah yang kuat mayat dia tahu atas kubur dia. Padahal bukan Nabi Muhammad buat pun. Kemudian mereka pun gali dalam lagi dan tanam. Kemudian jadi semula mayat tu duduk atas kubur dia semula. Lepas tu mereka gali, ada atas kubur semula, gali ada. Maksudnya tak larang nak gali dah. Lepas mereka jadi macam malas lah, kata apa, duk ulang kali ya. Lepas tu mereka pun biarkan mayat tu di atas kubur tu. Lepas tu datanglah burung dan binatang buas mencakar dan menghina mayat dia tu. Dan dikatakan dalam riwayat ada dikatakan bahawa ada anjing yang lari daripada jauh, kemudian kencing dan buang air besar kat muka dia. Sebab muka ni bahagian yang Islam larang untuk, kan, kalau hukum dalam Islam tak ada hukuman sudah sebab kat muka, betul tak? Dan di dalam hukum Islam juga seseorang tak boleh menampar muka orang lain. Tak kira lah laki bini, laki tak boleh tampak muka bini. Macam itulah juga suami tak boleh tampak muka anak-anak. Nak tampak kat belah bahagian-bahagian yang lain. Bayangkan Allah menghina mayat dah sebab dia memaki hamun Nabi SAW. Inilah balasan kepada penghina Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat lagi, saya tertarik dengan kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah berdasarkan ayat Al-Quran, kan? Syekhul Islam dia menafsirkan ayat surah Al-Hijr ayat 95. Maksudnya sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu daripada kejahatan orang-orang yang mengejek dan mempersendakanmu. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Hind, sesungguhnya ayat agung daripada surah Al-Hijr ini
mengandungi beberapa faedah agung yang telah aku kumpulkan sebagainya dan rangkumkannya dalam beberapa buah renungan. Okey, yang pertama, walaupun ayat ni diturunkan kerana peristiwa 5 kumpulan daripada bangsa Quraisy yang mempelekehkan Nabi SAW, tapi makna dia universal, iaitu meliputi setiap masa dan juga tempat, walaupun selepas Nabi SAW meninggal. Dan kalau kita tengok kata-kata daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab dia As-Sarimul Maslul, maksud dia, antara sunnatullah ialah sesiapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang mana mereka ini jika tidak dapat dibinasakan sendiri oleh orang Islam, iaitu orang Islam tu tak ada orang Islam melakukan membinasakan mereka, mencederakan mereka atau membunuh mereka, sesungguhnya Allah akan memberi balasan untuk mereka serta memelihara Rasulnya. Okay. Berdasarkan perkataan Ibn Taymiyah ini, kita dapat faham bahawa sekiranya tak ada orang pun antara orang Islam lepas dia hina Nabi, tak ada orang Islam buat apa-apa kat dia, iaitu mencederakan dia atau sebagainya, tetap dan suatu hari Allah akan membinasakan dia dan memberi balasan kepada orang yang menghina Nabi SAW. Jadi berdasarkan tajuk pada hari ini, apa yang boleh diambil ialah di dalam agama Islam, kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, mahupun rakan-rakan, mahupun siapa-siapa yang kita sayang. Maksudnya Allah dan Rasul lebih kita sayang melebihi manusia-manusia yang lain. Jadi menjadi kewajipan kepada kita semua mempertahankan maruah Nabi SAW yang dihina, kan, seperti yang berlaku di Perancis. Kerana apa? Nabi SAW datang membawa rahmat kepada seluruh alam, dan tak layaklah bagi Nabi untuk dihina. Walaupun semasa hidup Nabi juga dihina, dan selepas Nabi wafat juga Nabi juga dihina. Namun mempertahankan baginda ialah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Orang kata apa? Kita tak boleh nak bersuara, maksudnya kita tak ada kuasa. Kita boleh dengan cara paling kurang boykot, tak payah beli produk-produk Perancis. Dengan tu kita memberi sumbangan sedikit. Sumbangan apa? Bila merosaknya ekonomi mereka. Walaupun orang kata apa, walaupun 1 sen 2 sen, namun kita tetap ada pahala kerana niat kita apa? Kerana mencintai Nabi SAW. Jadi sebenar dengan apa, boleh kita katakan sebagai baru saja Maulidur Rasul, sambutan kelahiran Nabi. Ada ulama kata 12 dan saya lebih pegang pada 9. Jadi tak ada masalah dalam tu. Cumanya dengan kelahiran Nabi SAW ni menjadi suatu kewajipan kepada kita semua mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW bukan sekadar dalam satu hari, tetapi dalam setiap hari, kan? Bila kita bangun tidur, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila kita masuk tandas, kita baca wa ma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'is. Bila kita keluar tandas, kita baca ghufranak. Bila kita masuk masjid, kita baca bismillahi abwaaba rahmatik. Bila kita keluar masjid, kita sebut Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bila setiap kali nak minum air ataupun nak makan, kita baca bismillah. Dan bila setiap kali nak keluar rumah, maksudnya kita keluar rumah nak pergi bekerja ataupun belajar, kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita nak naik kenderaan, setiap kali nak naik kenderaan, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi
dalam setiap urusan kehidupan kita, sama ada bekerja, belajar, ataupun dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah wajib mengikuti sunnah Nabi. Jadi dalam urusan-urusan yang lain selain daripada solat kita dan sebagainya tu, ibadah-ibadah yang kita ketahui, dalam urusan-urusan pekerjaan kita, maka amalkanlah dengan mengamal sunnah Nabi. Maka tak ada manusia yang lebih hebat, kata apa, yang lebih mulia pada zaman ni dan yang lebih mendekati Nabi SAW, melainkan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dengan mengamalkan sunnah Nabi ni, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Nabi SAW, terutama yang selepas kita meninggal nanti. Dan juga ada perkataan ulama yang mengatakan orang yang mengamalkan sunnah pada zaman ni, dia mendekati kepada sahabat-sahabat Nabi. Walaupun dia bukan sahabat Nabi, cuma dia menyerupai mereka. Kerana apa? Teguh dia dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua umat Islam berusaha mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu-ilmu agama yang lain. Bukan sekadar ilmu agama saja, ilmu sains, ilmu teknologi dan sebagainya. Bukan untuk apa? Untuk mempertahankan sunnah Nabi SAW. Kan? Kalau pandai ilmu agama saja, tak pandai yang kata buat video, tak ada guna juga. Kan? Kalau pandai agama, tak boleh kata kuasai media sosial dan sebagainya, juga tak berguna. Jadi kita saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi sesama umat Islam, sama-sama kita membangunkan Islam dalam setiap apa bidang yang kita bangunkan. Kerana apa? Itulah sunnah utama kita dalam kehidupan, untuk menampakkan kepada manusia tentang wajah sebenar agama kita ini yang mulia, yang mudah, dan serta yang merahmati setiap hamba-hamba dia. Wallahu alam. Yang baik semua daripada Allah, yang kurang semua daripada saya, dan aku hamba Allah yang dhaif. Wallahu alam.